Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Zuraimi bin Ali daripada Universiti Teknologi Mara, Cawangan Perlis, kampus Arau. Pada kali ini saya akan membentangkan tajuk kepentingan kesihatan mental dari sudut prinsip maqasid asy-syariah. Pertama, kita mulakan kepada sesi pengenalan. Kesihatan mental merupakan antara perkara penting yang perlu diberi perhatian dan dijaga oleh masyarakat dan pihak berkuasa. Ia adalah asas kepada kesejahteraan individu untuk berinteraksi dan bersosial dengan orang lain, menyedari keupayaan diri, mampu menangani tekanan emosi dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Namun tidak ramai dalam kalangan masyarakat yang mengetahui, mengambil berat atau berfikiran terbuka tentang isu ini, malah berpandangan negatif dan berasa tidak penting mengenainya. Kesihatan mental merangkumi kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial. Ia memberi kesan kepada cara kita berfikir. Kajian literatur. Terdapat beberapa definisi maqasid syariah yang telah dikemukakan oleh para ulama Islam. Antara contohnya ialah definisi yang dikemukakan oleh Al-Alal Al-Fasi yang menyatakan bahawa maqasid syariah bermaksud tujuan syariat dan rahsia yang diletakkan oleh syarak dalam setiap hukumnya. Sementara itu, menurut Ahmad Al-Raisun, beliau menyatakan bahawa maqasid syariah ialah tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk direalisasikan demi kemaslahatan umat manusia. Muhammad Sa'ad Al-Yubi pula menegaskan bahawa maqasid syariah ialah makna, hikmah dan seumpamanya yang dipandang oleh syarak dalam perundangan secara umum atau khusus dengan tujuan memberikan kebaikan kepada manusia. Seterusnya, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ulama Islam, maqasid syariah boleh disimpulkan sebagai perkara yang paling objektif dalam syarak dalam menentukan hukum yang difahami melalui kajian syarak secara menyeluruh dan mendalam. Maqasid syariah memberikan kebaikan dan manfaat kepada manusia di seluruh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Seterusnya kita lihat apakah maqasid syariah. Maqasid syariah ini yang pertamanya iaitu memelihara agama ataupun disebut sebagai hifzuddin. Islam menjadi asas kepada pembentukan tamadun Islam di muka bumi. Oleh itu menjadi tanggungjawab umatnya untuk memelihara agama Islam. Islam adalah agama yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan merupakan nikmat terbesar untuk menyelamatkan manusia daripada segala malapetaka dan menjadi petunjuk kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang seterusnya, yang kedua iaitu memelihara nyawa ataupun hifdzun nafs. Dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan kepada Tuhan yang Maha Esa. Justru Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan hak hidup kepada semua makhluk termasuk manusia. Hak ini diberikan dan tiada siapa yang boleh mengambilnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga iaitu memelihara akal ataupun disebut sebagai hifdzul aql. Dalam Islam, akal berada di tempat ketiga selepas Al-Quran dan Hadis. Akal memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai pertimbangan antara baik dan buruk sesuatu perkara sebelum ia dilakukan. Akal juga membezakan antara manusia dan haiwan. Malah akal juga boleh menentukan sama ada manusia itu layak bertanggungjawab ataupun tidak. Seterusnya yang keempat, memelihara keturunan ataupun disebut sebagai hifdzun nasal. Manusia diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik ciptaan. Setiap manusia diberikan hak untuk memelihara kehormatan dirinya dan tidak ada sesiapa pun yang dapat merampas hak kehormatan itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Harga diri dan menjaga maruah keturunan dapat dikawal melalui sistem perkahwinan bagi memastikan nasab manusia tidak tergugat. Seterusnya iaitu yang kelima iaitu memelihara harta ataupun disebut sebagai hifdzul mal. Islam telah menetapkan dan memberi garis panduan tentang hak memiliki harta dan kewajipan mempertahankannya. Malah melalui kaedah ilmu faraid, ia adalah cara membelanjakan harta itu mengikut fitrah manusia. Setiap manusia dituntut untuk berusaha mencari kekayaan dalam hidupnya mengikut kemampuan masing-masing. Seterusnya kita lihat pada kepentingan kesihatan mental dari sudut prinsip maqasid asy-syariah.
Apabila kita melihat kepada maqasid syariah, syariah adalah penting untuk menjaga kesihatan mental dalam menjaga agama seseorang Muslim. Ini kerana menjaga agama merupakan prinsip pertama dalam maqasid syariah. Jadi bila kita lihat apakah kepentingan umat Islam menjaga kesihatan mental dari sudut menjaga agama, tujuannya ialah apabila seseorang Muslim itu mempunyai kesihatan mental atau kewarasan yang baik, maka dia dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya dengan lebih sempurna. Dalam maqasid syariah, memelihara nyawa adalah perkara kedua terpenting bagi seorang Muslim. Kesihatan mental yang baik bagi seorang Muslim amat penting bagi tujuan kehidupan yang normal dan seimbang. Apabila kesihatan mental dijaga oleh seorang Muslim, dia akan menjalani kehidupan yang lebih tenang, dapat berkomunikasi dengan kawan rapat dan sentiasa ingin menjadi lebih baik. Sangat berbeza dengan orang yang mengalami masalah mental, hidupnya tertekan, cenderung rasa tidak berguna dan rasa putus asa dalam kehidupan. Inilah yang menimbulkan punca pelbagai kes yang melibatkan kes bunuh diri dan juga orang lain. Seterusnya kita lihat jika ditinjau maqasid syariah ini, kesihatan mental ini berada di bawah kategori keperluan asas ataupun kita sebut sebagai daruriyah, iaitu memelihara akal yang wajib dipelihara dan dijaga sebaiknya. Kesihatan mental adalah sebahagian daripada kesihatan fizikal yang merupakan anugerah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan kesihatan mental dalam menjaga minda dijelaskan oleh ramai pakar kesihatan dan juga ulama Islam. Akal sangat penting bagi setiap Muslim untuknya menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Kesihatan mental sangat mempengaruhi minda seseorang. Kita boleh lihat kebanyakan orang yang mempunyai masalah mental cenderung mengalami kemurungan. Selain itu, kesihatan mental dari sudut kepentingan menjaga nyawa memenuhi keperluan asas dan utama. Jika keperluan ini tidak dipenuhi, akan mengakibatkan ancaman jiwa manusia seperti bunuh diri dan sebagainya. Begitulah juga dalam perbincangan maqasid syariah, iaitu menjaga harta, yang merupakan prinsip yang kelima, matlamat yang kelima. Ini adalah bertujuan untuk orang yang mempunyai kesihatan mental yang baik dapat mengurus harta dengan sebaik yang mungkin tanpa mengambil hak orang lain. Kesimpulannya, berdasarkan huraian di atas, Islam telah menggariskan prinsip maqasid syariah secara menyeluruh. Berpandukan prinsip tersebut, kita boleh mendapat panduan yang jelas tentang kepentingan menjaga kesihatan mental dari segi prinsip maqasid syariah. Terdapat tujuan agama Islam tertentu mengenai kepentingan dan penjagaan kesihatan mental seseorang Muslim. Ia boleh menjadi seruan dan panduan kepada masyarakat agar lebih peka dalam menjaga kesihatan mental kerana telah dinyatakan dalam maqasid syariah sebagai tujuan yang tertinggi di dalam menjaga kehidupan umat Islam di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.